شيخه وإلى أساتذتنا ومشايخنا وعلمائنا والصحابة وإلى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إليهم جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi pada majlis kedua pembacaan kitab yang kita mohon kepada Allah agar Allah berkati majlis ini dan merezekikan kita untuk dapat mengkhatamkan kitab ini sepanjang pada bulan Ramadan ini. Walaupun kita baca tidaklah secara halus, tidaklah maknanya kita detailkan pada setiap perkara, namun sekurang-kurangnya perbahasan-perbahasan kasar berkenaan dengan hadis 40 Imam Nawawi ini, moga-moga kita dapat membacanya dan dapat mengkajinya. Yang didatangkan oleh Sayyidina Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang hadis-hadis ini walaupun berbeza dari segi matannya, namun kesemuanya menyatakan tentang kelebihan menghimpunkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadis-hadis ini telah menggerakkan semangat para ulama kita untuk menghimpunkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar kerana cinta kepada Rasulullah dan atas dasar kerana besarnya nikmat yang bakal Allah berikan kepada orang yang menyebarkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masih lagi di mukaddimah Al-Imam An-Nawawi. Lalu sekarang kita akan sambung kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Imam An-Nawawi seterusnya. Bisnadina al-muttasil ila Sayyidina Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf ibn Mira ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam Al-Hizami An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء أربعينه وسائر مصنفاته وشراحها آمين. قال رحمه الله عز وجل: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Lalu kata Sayyidina Imam An-Nawawi, para ulama radhiyallahu anhum telah menulis di dalam bab ini apa yang tidak terkira dari sudut kitab-kitab yang dapat dihasilkan. Nampak gayanya ruak kita dah semakin apa? Semakin dibanjiri oleh adik-adik yang dirahmati Allah sampai dah tak cukup tempat. Mungkin lepas ni seorang boleh kutip seorang 100 dolar, kita cari bangunan baru. Dan insya-Allah tak ada seorang pun yang bagi. Okey. Semua ke depan sikit, kita bagi ruang sahabat-sahabat kita yang baru sampai. Okey. Sambungan di apa, kalau yang di belakang tu nak ke depan sini ada kosong lagi. Di ujung saya ada kosong lagi. Okey. Wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Setelah daripada Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu menyatakan tentang hadis-hadis yang menceritakan kelebihan orang yang menghimpunkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Imam An-Nawawi menceritakan apa kesan dan natijah daripada hadis-hadis ini. Kesannya, para ulama telah bangun untuk menghasilkan kitab yang di dalamnya terhimpun 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sebelum kedatangan Sayyidina Al-Imam An-Nawawi. Maknanya hadis 40 ni bukan Imam Nawawi yang mulakan. Sebelum beliau sudah ada para ulama yang menghimpunkan hadis 40. Namun subhanallah, hari ini kalau kita sebut hadis 40, apa yang kita akan tergambar? Imam An-Nawawi. Menunjukkan betapa kitab Sayyidina Imam An-Nawawi telah masyhur
Dan siapa yang memasyhurkan kitab Sahih Imam An-Nawawi, tak lain tak bukan adalah Allah Azza wa Jalla, yang menjadikan dan mentakdirkan kitab ini tersebar luas. Dan ini sebenarnya satu bukti bahawa Imam An-Nawawi membuktikan bahawa Sayyidina Imam An-Nawawi adalah begitu ikhlas di dalam menghasilkan kitab ini, sehingga akhirnya kitab beliau tersebar luas sampai kalau orang sebut hadis 40, kalau di Malaysia lah sebut hadis 40, tak terfikir kita hadis 40 orang lain. Kita pun tak tahu ada orang lain ke tulis hadis 40. Yang kita tahu Sayyidina Imam An-Nawawi semata-mata. Jadi di dalam bab ini, iaitu di dalam perbahasan berkenaan dengan penghasilan kitab yang dihimpun di dalamnya hadis 40, para ulama sebelum Sayyidina Imam An-Nawawi telah menghasilkan banyak kitab yang kesemuanya membicarakan tentang hadis 40. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, thumma Muhammad ibn Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani, thumma al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi wa Abu Bakr al-Ajurri wa Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani wa ad-Daraqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman as-Sulami wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman as-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad al-Ansari wa Abu Bakr al-Baihaqi wa khalaiqu la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Lalu Sayyidina Imam An-Nawawi telah menyatakan kepada kita tentang senarai nama para ulama sebelum kedatangan beliau, yang mereka ini telah menghasilkan, telah menghimpunkan kitab yang di dalamnya ada 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tersebar kepada masyarakat sebelum kedatangan Sayyidina Al-Imam An-Nawawi. Kata Sayyidina Imam An-Nawawi, maka orang yang mula-mula menghasilkan kitab hadis 40 berdasarkan apa yang saya tahu. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibnul Mubarak. Jadi Sayyidina Abdullah ibnul Mubarak adalah merupakan orang yang mula-mula sekali dari sudut sejarahnya, orang yang mula-mula sekali menghasilkan kitab hadis 40. Cuma subhanallah, yang menariknya adalah pada ucapan Sayyidina Imam An-Nawawi yang kita boleh belajar. Kata beliau, fa awwalu man alimtuhu, awwalu man alimtuhu ana sannafa fihi ay fi hadzal bab wa huwa babu jam'i 40 hadithan fi musannafin wahidin ala hasab ma wasala ilayya al-khabar huwa Sayyidina Imam Abdullah ibnul Mubarak. Setakat apa yang sampai kepada saya, kata Sayyidina Imam Nawawi, berdasarkan pengetahuan saya, setakat pengetahuan saya, orang yang mula-mula sekali menghasilkan hadis 40 adalah Sayyidina Imam Abdullah ibnul Mubarak. Di sini kita dapat belajar betapa Sayyidina Imam An-Nawawi seorang yang sangat dakik, seorang yang sangat halus dan sangat detail huraiannya. Dan inilah sikap yang kita dapat belajar daripada beliau, dan ini sikap yang dibawa oleh para ulama Al-Azhar Al-Syarif. Di dalam kita menyatakan sebarang ucapan, kita tak sebut sambil lewa begitu, tapi kita sebut dengan penuh berhati-hati. Tengok Sayyidina Imam Nawawi kata apa? Berdasarkan apa yang saya tahu, ala hasab ma wasala ilayil khabar, awwalu man alimtuhu sannafa fihi. Boleh Sayyidina Imam sebut awwalu man sannafa fihi jam'i 40 hadisan wa Abdullah bin Mubarak. Boleh sebut begitu. Namun beliau menyatakan satu ucapan yang menunjukkan betapa sikap beliau adalah sangat teliti dalam menukilkan sebarang maklumat. Awwalu man alimtu, setakat yang saya tahu. Dan di sini kita dapat belajar bahawa kita dalam menyatakan satu perkara perlu berhati-hati. Sebab tu apabila tersebar dalam masyarakat kita, bila timbul satu soalan, Ustaz, Nabi buat ke begian Ustaz? Kadang-kadang ada sahabat kita dengan cepat kata, tak ada hadis dalam masalah. Beza kalau dia kata, sekadar yang saya tahu, saya tak pernah terjumpa lagi ada hadis yang sebut begini. Beza kan? Dengan satu orang kata, tak ada hadis yang menceritakan dalam bab ini. Dengan sekadar yang saya tahu, tak ada hadis yang membicarakan perkara ini. Beza. Yang pertama, dia menafikan secara realiti. Tak ada. Maknanya ucapan ini seakan-akan dia telah membaca Sahih Bukhari pada mula sampai habis,
Sahih Muslim belum sampai habis secara betul-betul berhati-hati dengan kitab-kitab hadis, dan dia telah mengkaji puluhan tahun, akhirnya dia tak jumpa. Lalu dia kata tak ada. Seakan-akan begitu. Tapi betul ke berlaku begitu? So Bukhari pun tak habis, mungkin Muslim pun tak habis, tiba-tiba tak ada hadis dalam yang hadis ni tak wujud. Tak wujud hadis ni tak ada, tak ada hadis dalam masalah ini. Beza kan? Sebab orang dulu dalam mereka bercakap sangat berhati-hati. Contoh di sini, fa awwalu man alimtuhu, orang yang mula-mula saya tahu. Memang mungkin ada orang lebih awal daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, tapi saya tak tahu. Kita menafikan pengetahuan, sebab saya tak tahu, tak semestinya tak wujud. Mungkin ada orang lebih awal daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, namun berdasarkan kajian Sayyidina Imam An-Nawawi, beliau tidak mendapati ada orang lebih awal daripada Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Katakan akhirnya ada orang jumpa, ada orang lebih awal, tidaklah ia menafikan taraf keilmuan Sayyidina Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi menyatakan, sekadar yang saya tahu, sekadar yang saya baca, saya kaji, saya tanya para ulama, takat yang sampai pengetahuan dari saya, orang yang mula-mula hasilkan kitab ini adalah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Okey. Jadi kita dalam menyatakan sebarang satu perkara kena hati-hati. Dia sebut sekadar yang saya tahu begini. Wallahu a'lam. Ini cara jawapan yang kita dapat belajar daripada Sayyidina Imam An-Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, orang yang mula-mula menghasilkan hadis 40 berdasarkan pengetahuan saya adalah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Kemudian selepas beliau datanglah ulama yang kedua, Sayyidina Muhammad ibn Aslam At-Tusi, kemudian Hasan ibn Sufyan An-Nasawi, dan Abu Bakar Al-Ajuri, Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani, Al-Imam Ad-Daraqutni, Imam Hakim An-Naisaburi, Abu Nuaim, kemudian Abu Abdurrahman Al-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini. Ini semua adalah para ulama sebelum kedatangan Sayyidina Imam An-Nawawi yang telah menghasilkan kitab hadis 40, yang kesemua mereka mempunyai cara penulisan khusus, gaya tertentu, gaya yang tersendiri di dalam menghasilkan hadis 40. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffazil Islam. Setelah Sayyidina Imam Nawawi mendatangkan kepada kita hadis yang menunjukkan ada galakan menghasilkan hadis 40, dan dari segi sejarahnya hadis ini telah disambut oleh para ulama, bermula daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak sampailah orang yang ramai sebelum Imam An-Nawawi. Lalu Sayyidina Imam Nawawi menyatakan apa? Saya telah memohon istikharah daripada Allah Azza wa Jal, iaitu Sayyidina Imam Nawawi telah melakukan salat sunat al-istikharah, memohon petunjuk daripada Allah Azza wa Jal. Adakah bagus bagi beliau, adalah elok di sisi Allah untuk Sayyidina Imam An-Nawawi menghasilkan hadis 40 pula atau tidak? Di sini kita dapat belajar satu ibadah yang namanya sunnah al-istikharah, raka'ata al-istikharah, sembahyang sunat al-istikharah. Jadi dari segi fiqahnya, sembahyang sunat istikharah ini adalah berlaku pada perbahasan pada perkara yang bukan pada perbuatan wajib dan bukan pada perbuatan sunat. Takkan ada timbul saya nak istikharah sembahyang sunat kejap, nak mohon petunjuk pada Allah, nak sembahyang tak isyak ni, ke tak yahid, ke eloknya tinggal sembahyang isyak. Tak timbul tak timbul isu memohon istikharah untuk menentukan yang bagusnya sembahyang isyak ke tidak. Tak perlu istikharah, sebab jelas-jelas mengatakan wajib kita sembahyang isyak. Tak timbul istikharah, saya nak sembahyang istikharah lah, nak tengok eloknya saya sembahyang tarawih ke tidak. Tak ada. Sebab tu istikharah hanya berlaku pada perkara yang mubah, perkara yang mubah, perkara yang tidak ada unsur sunat dan tidak ada unsur wajib. Maknanya dari sini dapatlah kita tahu bahawa menghasilkan buku itu adalah termasuk dalam perkara yang mubah. Nak hasilkan buku pun tak apa, tak nak hasil pun tak apa, yang penting sebarkan ilmu. Sebarkan ilmu sama ada dengan mengajar, sama ada dengan menghasilkan kitab. Cuma sekarang Imam Nawawi ingin memohon istikharah kepada Allah. Adakah bagus
beliau menghasilkan kitab yang mana penghasilan kitab itu bermanfaat untuk diri beliau dan kepada umat Islam, atau bila hasilkan kitab merosakkan diri beliau, naik takabur, ujub. Mana yang bagus, mana yang afdal di sisi Allah Ta'ala? Lalu Sayyidina Imam An-Nawawi memohon istikharah daripada Allah Ta'ala. Dan kalau kita baca kisah para ulama kita dahulu, banyaknya begitu. Dalam mereka nak menghasilkan buku, nak menghasilkan sebarang karya, mereka memohon berdoa, salat istikharah, mohon doa kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi petunjuk. Adakah yang mereka nak buat tu bagus atau tidak? Jadi kata guru kami Fadilatul Syaikh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, bila kita berada dalam kita nak buat satu perbuatan tapi kita tak pasti adakah bagus atau tidak perbuatan ni, tapi kita nak buatlah perbuatan tu. Contoh, kita nak tak berhijrah daripada tempat kita ke tempat lain atau tidak. Contoh, dapat kerja di satu tempat. Katakan adik-adik satu hari nanti bila dah balik ke Malaysia, dah tinggal di rumah asal, kemudian tiba-tiba dapat kerja jauh daripada tempat asal adik-adik. Katakan macam saya, contohnya saya orang Gombak, asalnya orang Gombak Setia di Selangor. Kemudian katakan tiba-tiba dapat kerja di Perak, daripada Selangor dapat kerja di Perak. Jadi adakah bagus saya ke Perak atau tidak? Jadi caranya yang terbaik supaya kita tidak rugi, kerana kita serahkan urusan untuk memilih ni Allah Ta'ala, kita sembahyang istikharah 2 rakaat, mohon petunjuk daripada Allah, dan kita membaca doa istikharah yang diriwayatkan oleh para ulama yang Nabi ajar cara doa istikharah tu. Ada, kalau buka dalam kitab-kitab fiqh ada doa-doa tu, doa istikharah. Dalam kitab hadis disebut, buka je kitab fiqh akan sebut tengok doa istikharah. Cuma secara biasanya kalau orang tanya kita apa tak doa istikharah, saya pun cuba untuk hafal, tapi kerana kita tak buat, dia jadi tak ingat. Baca banyak dah hadis tu, cuba hafal, tapi kerana kita jarang istikharah. Biasanya kita buat keputusan sendiri, kita tak serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kadang-kadang keputusan kita tersilap. Beza kalau kita istikharah. Kalau istikharah biiznillah, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu yang terbaik. Jadi kalau dalam contoh yang tadi, bila dia nak buat istikharah, maka kata Syekh Husri, bila dia nak buat satu keputusan, apa semua, hantar apa semua, buat urusan macam biasa, setelah dia solat sunat istikharah. Maknanya kalaulah berpindah daripada Selangor ke Perak itu bagus untuk orang tadi di sisi Allah Ta'ala, Allah akan memudahkan segala urusan untuk berpindah. Tapi katakan bila nak pindah tiba-tiba elok asal gaji sekian, tiba-tiba orang Perak kata tak, gaji kena turun. Kata Syekh Yusuf, maka tak perlu tunggu mimpi. Biasanya kita tunggu mimpi, semayang ambil akhir, nanti dulu tunggu mimpi. Tak perlu tunggu mimpi, sebab kalau mimpi pun kadang-kadang kita tak jelas lah tu. Mimpi kita pun mimpi bukannya jelas sangat. Kalau mimpi Doraemon kan? Mimpi Ultraman, tak jelas mimpi yang tidak memberikan keputusan yang baik. Jadi kata Syekh Husni begitu, bila kita ada kita nak buat satu keputusan yang besar, maka kita istikharah. Bila Allah Ta'ala menjadikan urusan itu mudah aja, lancar aja, maka tahulah kita bahawa keputusan yang kita nak buat itu bagus. Tapi kalau macam-macam halangan, ada saja masalah, maka tahulah kita yang terbaik adalah kita patah balik. Tapi kadang-kadang ada orang dapat mimpi, terpulanglah. Atau hati dia berat, setelah dia istikharah tu dia mendapati hati dia berat kepada satu keputusan, maka itu juga adalah sebagai petanda. Dan sebenarnya istikharah ni tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang haram. Dia termasuk di antara sembahyang sunat yang tidak boleh dibuat pada waktu-waktu haram. Lepas sembahyang subuh nak sembahyang istikharah tak boleh. Lepas sembahyang asar nak istikharah tak boleh. Ketika matahari tegak atas kepala nak istikharah tak boleh. Sebab dia termasuk di antara solat-solat yang tidak boleh dibuat pada waktu haram. Okey, jadi Sayyidina Imam An-Nawawi telah memohon istikharah kepada Allah untuk menghasilkan hadis 40. Kerana apa? Supaya beliau dapat mengikut jejak langkah para ulama terdahulu sebelum daripada beliau. Dan subhanallah, berkat istikharah beliau, akhirnya beliau diberikan meneruskan usaha murni beliau menghasilkan hadis 40. Dan akhirnya sampai ke hari ini, kitab ini memberikan manfaat besar kepada seluruh umat Islam.
Dan bayangkan berapa ramai orang baca kitab beliau dan banyak pula pahala yang Allah berikan kepada Sayyidina Imam An-Nawawi. Man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Orang yang mencipta satu benda baik, maka orang yang buat pun dapat pahala. Yang menunjukkan jalan, setelah beliau menyatakan beliau mohon istigharah daripada Allah Ta'ala untuk beliau juga menghasilkan hadis 40 macam ulama-ulama sebelum beliau hasilkan, maka akhirnya beliau nak menjelaskan balik kepada kita bahawa hadis-hadis yang telah disebut sebelum ni, yang beliau kata semua hadis ini walaupun ada pelbagai jalan sanad yang berbeza, namun semuanya hadis dhaif. Bila sebut hadis dhaif, adakah mai kita tak boleh beramal dengan hadis dhaif? Lalu kata beliau, ulama telah bersepakat, ulama seluruhnya telah bersepakat bahawa tiada menjadi masalah untuk kita beramal dengan hadis dhaif di dalam isu fadailul a'mal. Maksud dia, perbuatan itu sudah diketahui hukumnya. Dari segi fiqh dah tahu dah perbuatan ni hukumnya halal. Contoh, menghasilkan kitab dengan tujuan untuk menyebarkan hadis Rasulullah. Dari segi perbahasan fiqh haram ke? Tak haram. Bagus. Kemudian tiba-tiba kita menemui pula ada hadis dhaif yang menyokong perkara ni. Maka ini termasuk dalam maksud fadailul a'mal. Jadi fadailul a'mal adalah perbuatan-perbuatan yang hukumnya sudah diketahui halal, kemudian kita menemui pula ada hadis dhaif yang menyokong perkara tersebut. Maka ketika itu boleh kita beramal dengan hadis tersebut dan boleh kita sebarkan kepada masyarakat, ajak orang untuk beramal dengan perbuatan tersebut dengan berpandukan hadis dhaif yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Yang maknanya hadis dhaif yang dari segi sanadnya dhaif dan hujungnya adalah sampai kepada baginda Nabi SAW. Jadi beramal dengan hadis dhaif adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada orang kata, apa ni pegang hadis dhaif, kita kata minta maaf, awak berpegang dengan pendapat yang bercanggah dengan kesepakatan para ulama. Para ulama semuanya kata Imam Nawawi bersepakat tak ada masalah berpegang dengan hadis dhaif apabila perbuatan yang saya nak lakukan itu tidak berkait dengan halal dan haram, sudah diketahui hukumnya. Maknanya hadis dhaif tidak boleh menjadi hujah untuk mewajibkan atau untuk mengharamkan. Kita nak gunakan hadis dhaif sebagai dalil kita untuk menghalalkan atau mengharamkan, tak boleh. Tetapi kalau perbuatan tu sudah diketahui halal atau haramnya, kemudian datang hadis dhaif menggalakkan lagi, silakan. Contoh macam masalah dalam perbahasan kita hari ini, menghasilkan karya, Nabi sebut balighu anni walau ayah, maka di sana menunjukkan tak ada masalah untuk kita memberitahu masyarakat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang hadis dhaif menggalakkan lagi, buat 40 hadis. Lalu kita pun menghasilkan 40 hadis Rasulullah SAW dibukukan dalam satu kitab. Maka ini tidak menjadi masalah, sebab hadis dhaif yang kita berpegang tadi bukan untuk mewajibkan benda atau mengharamkan benda. Sebaliknya hanya sebagai sokongan kepada satu perbuatan yang telah pun diketahui hukumnya. Wa qad ittafaqa ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadailil a'mal. Pada zaman kita hari ini, bila sebut hadis dhaifnya seakan-akan masyarakat diajar untuk menolak hadis dhaif. Cek dulu hadis tu sahih ke dhaif. Bagus tu dari sudut. Cuma setelah diketahui hadis tu sahih ataupun dhaif, bukan maksudnya okey hadis dhaif kita buang atau sampah, tidak. Hadis dhaif ada peranannya. Hadis dhaif berperanan dalam menggalakkan kita untuk dalam isu-isu fadailul a'mal. Hadis dhaif juga berperanan dari sudut apa? Dari sudut menceritakan tentang kelebihan seorang, tentang manaqib. Ada satu hadis dhaif menceritakan kelebihan Sayyidina Ali, tak ada masalah. Ada satu hadis dhaif menceritakan kelebihan Sayyidina Abu Bakar, tak ada masalah kita berpegang dengan hadis tersebut. Yang tak bolehnya berhujah untuk menentukan halal dan haram. Okey. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis bal ala qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ahadits as-sahihah liyuballighi asy-syahidu minkumul ghaib wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Jadi kata Sayyidina Imam An-Nawawi, walau bagaimanapun, sekalipun tak ada masalah untuk berpegang dengan hadis dhaif, dan saya telah menyatakan pada sebelum ini bahawa di sana ada hadis-hadis dhaif yang menggalakkan untuk dihimpunkan 40 hadis Nabi untuk disebar kepada masyarakat. Kata Imam Nawawi, walau bagaimana sekalipun, sebenarnya ada hadis sahih yang secara umumnya menggalakkan kita untuk sebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini statusnya sahih. Maknanya kalau kamu tak nak pegang hadis dhaif, saya datangkan sekarang hadis sahih. Yang mana antaranya adalah hadis yang berbunyi liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nabi minta kepada para sahabat yang hadir, yang dengar ucapan saya, tolong beritahu kepada orang yang tidak hadir. Jadi para sahabat seterusnya pula memberitahu kepada para tabi'in, sebab tabi'in tidak hadir dalam zaman Nabi. Tabi'in pula memberitahu kepada tabi'in tentang hadis Nabi, sebab tabi'in tidak hadir pada zaman Rasulullah SAW. Jadi apabila kita sebarkan hadis kepada masyarakat, kita telah memberitahu kepada orang yang tidak hadir, yang tidak sezaman dengan Nabi, apa yang disebut oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam hadis ni Nabi tak sebut pun jangan sebarkan 40 hadis Nabi kata sebut sebarkan. Bila sebarkan satu pun dah bagus dah. Apa tak lagi kalau 40? Apa tak lagi kalau 80? 90, 100, 1000 tu pulanglah. Bila sebarkan walau satu hadis pun sudah bermanfaat. Apatah lagi kalau 40 hadis, apatah lagi kalau lebih. Okey, cuma kalau lebih nak buat majlis daurah payahlah. 40 hadis boleh habis. Kalau 1000 hadis nak buat daurah, naya kita kan. Tak jadi daurah lah, jadi majlis baca tiap-tiap hari liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah mengindahkan seseorang yang telah mendengar ucapan saya, lalu dia memahami ucapan saya, lalu dia menyampaikan ucapan saya tadi sebagaimana yang dia telah mendengarnya. Jadi di sini ini doa baginda Rasul alaihi wasallam ke atas orang yang mendengar hadis Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan pula kepada masyarakat. Sebab tu kata guru saya Fadilatul Syekh Usamah Ibnu Badi' Sa'idan Al-Filastini, antara kelebihan mendengar hadis Rasulullah SAW, walaupun semata-mata dengar, walaupun tanpa hurai, dengar lafaz saja. Sebenarnya sesiapa yang berada dalam majlis diperdengarkan hadis Rasulullah SAW, lalu dia mendengar hadis Nabi, walaupun tidak dihuraikan, tidak diterjemahkan, semata-mata dengar, dia telah termasuk di dalam kabar gembira baginda Rasul, naddarallahu imra'an sami'a maqalati. Lepas tu, kalau orang kata apa kelebihan duduk dalam majlis dengar hadis, kan lagi bagus kalau dengar huraian, kalau dengar huraian bagus lagi. Tapi kalau dengar semata-mata pun sudah ada bagusnya, kerana kita telah mendapat satu kebaikan yang didoakan oleh baginda Nabi. Sebab Nabi mendoakan agar Allah mengindahkan wajah orang yang mendengar sabdaan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi apabila Nabi mendoakan sedemikian, apabila ulama hadis menyebarkan hadis Rasulullah kepada masyarakat, maka ulama hadis termasuk di dalam kabar gembira ini. Jadi menghasilkan kita hadis 40 termasuk di dalam kabar gembira naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Hadis dengan lafaz seperti ini, berdasarkan pengetahuan saya, sekadar yang saya tahu, saya belum lagi menjumpai kitab-kitab hadis yang menukilkan hadis dengan sanad yang berbunyi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Yang dijumpai adalah lafaz yang ada sedikit kelainan yang saya letakkan di nota kaki. Antaranya riwayat Imam Abu Daud, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu. Antaranya Imam Tirmizi, naddarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu. Dan juga baki hadis-hadis yang seterusnya. Namun lafaz yang berbunyi naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, sekadar pengetahuan saya belum lagi menemui ada satu kitab hadis dengan sanadnya
yang mana hujungnya adalah hadis yang berbunyi dengan lafaz seperti ini. Berkemungkinan Al-Imam An-Nawawi mendatangkan hadis dengan lafaz seperti ini atas dasar riwayah bil makna. Mungkin, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan mungkin juga sebenarnya ada hadisnya, cuma saya je tak tahu. Cuma sekadar pengetahuan saya menjumpai lafaz yang agak berbeza namun maknanya masih sama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian Imam Nawawi menyatakan, summa minal ulama'i man jama'al arba'ina fi usuliddin wa ba'duhum fil furu' wa ba'duhum fil jihad wa ba'duhum fil zuhdi wa ba'duhum fil adab wa ba'duhum fil khutabi wa kulluha maqasidu salihatun radhiyallahu an qasidiha. Setelah Imam Nawawi menceritakan dari segi hadis, menceritakan dari segi sejarah, menceritakan dari sudut apakah pegangan beliau, adakah hadis sahih menyokong tindakan para ulama kita yang menyebarkan hadis 40 ni. Lalu Imam Nawawi menceritakan dari segi sejarah sebelum kedatangan Imam Nawawi, hadis 40 yang dikarang oleh para ulama terdahulu caranya agak sedikit berbeza dengan apa yang bakal beliau lakukan pada zaman itulah. Kata Imam Nawawi, kemudian di kalangan para ulama ada yang telah menghimpunkan 40 hadis Rasulullah di dalam perbahasan usuluddin. 40 hadis yang menceritakan tentang akidah. Semuanya cerita pasal akidah je. Dan ada di kalangan para ulama pula menghimpunkan 40 hadis menceritakan tentang masalah-masalah fiqh. Ada di kalangan mereka menceritakan 40 hadis menceritakan tentang kelebihan berjihad fisabilillah. 40 hadis cerita tentang kelebihan jihad. Ada di kalangan mereka menceritakan tentang 40 hadis cerita tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab. Ada di kalangan para ulama yang menghimpunkan 40 hadis menceritakan tentang adab, tentang adab-adab yang sepatutnya kita lakukan. Wa ba'duhum fil khutab. Ada di kalangan para ulama yang menghimpunkan 40 hadis ke seluruh 40 hadis ni, kesemuanya menceritakan apakah ucapan Nabi sewaktu Nabi berkhutbah. 40 hadis khutbah Nabi. Macam-macam. Kemudian Imam Nawawi kata apa? Wa kulluha maqasidu salihatun. Semua tujuan-tujuan yang telah mendorong para ulama menghasilkan hadis 40 sebelum ini, kesemuanya adalah tujuan-tujuan yang baik. Allah telah meredai terhadap orang yang bertujuan dengan tujuan baik ini. Imam Nawawi mendoakan semoga Allah memberikan kebaikan kepada para ulama sebelum beliau yang telah menghasilkan hadis 40 dengan tujuan yang pelbagai. Ada orang tujuan dia nak memberitahu masyarakat tentang kelebihan berjihad. Ada orang nak memberitahu masyarakat tentang kelebihan 40 hadis Rasulullah SAW tentang zuhud dan sebagainya. Okey, maknanya dari segi sejarahnya para ulama terdahulu menghasilkan hadis 40 dalam satu tajuk. Ada yang ambil tajuk jihad, ada yang ambil tajuk akidah, ada yang ambil tajuk ni. Kita sendiri pun, walaupun kita biasa-biasa, tapi kita kena fikir juga supaya kita juga ada peranan kita. Nak buat 40 hadis tentang apa? Saya pernah terfikir nak menghasilkan 40 hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang Arab pedalaman. Bagaimana mereka kasar dengan Nabi dan bagaimana pula Nabi bersikap baik dengan mereka. Kumpulkan 40 hadis cerita bagaimana akhlak Nabi dengan orang Arab Badui. Saya tak tahulah kalau ada orang pernah buat ke tidak, Allah Alam. Dalam 4-5 bulan yang lepas, saya siap kitab menceritakan tentang saya terjemah. Asalnya ada ulama Sumatera yang menghasilkan, cuma saya terjemah, kemudian saya ada tambah sikit hadis supaya jadi 40 betul. 40 hadis yang menceritakan tentang amalan yang senang dibuat tapi pahalanya banyak. Okey. Jadi masing-masing sebenarnya maknanya kita juga ada peluang untuk menghasilkan 40 hadis kita sendiri. Maknanya kita boleh sebar pada masyarakat. Nak cerita apa? 40 hadis tentang betapa sayangnya Nabi kepada umat. 40 hadis menceritakan tentang betapa sukanya Nabi menyampaikan dakwah. Setiap kita boleh fikir dan boleh menghimpunkan. Yang mutaakhir ni saya fikir saya nak menghimpunkan hadis 40 Nawawi ni, setiap satu hadis saya nak datangkan 40 hadis yang menghuraikan setiap satu hadis. 40 kali 40 jadi berapa? 160 Maksudnya hadis yang pertama innamal a'malu binniyat, datangkan 40 hadis menceritakan tentang niat. Kemudian hadis yang kedua pula cerita tentang iman, ihsan, iman,
Islam, ihsan dan juga tasawuf, serta dibawa juga tentang iman, ihsan, tasawuf dan juga iman, Islam, ihsan dan juga alamat yaumil qiyamah. Datangkan 40 hadis yang menjongkor perkara tu. Kemudian timbul pula idea tu tapi tu lama lagi cerita tu kita daurah bulan tahun depan pula insya-Allah Jadi permintaan Nabi ni kepada ummah, maka insya-Allah niat yang baik ini termasuk dalam doa Sayyidina Imam An-Nawawi radhiyallahu an qasidiha, insya-Allah Kemudian setelah Imam Nawawi menceritakan orang dulu, style mereka, cara mereka menghimpunkan 40 hadis dalam satu bab tertentu. Lalu kata Imam Nawawi, wa qad ra'aitu jam'a 40 ahamma min hadza kullihi. Yang lebih penting daripada semua hadis-hadis 40 yang telah dihasilkan oleh ulama sebelum ini. Saya nak buat satu kitab hadis 40, yang kitab hadis 40 saya lebih mengandungi hadis-hadis yang lebih penting daripada semua hadis-hadis yang telah dihimpunkan oleh para ulama sebelum saya. Iaitu apa dia? 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi semua perkara-perkara yang telah disebutkan oleh ulama sebelum saya. Maksudnya di dalam hadis, dalam kitab ni juga ada cerita tentang zuhud, ada hadis cerita tentang jihad, ada hadis cerita tentang akidah, ada hadis cerita pasal syariat, ada hadis cerita tentang bagaimana ucapan baginda Nabi. Maknanya semua benda yang berkaitan dengan Islam ni saya nak himpunkan 40 hadis paling penting yang mencakumi semua perbahasan di dalam Islam. Sebab tu kitab Imam Nawawi ni susah sebenarnya nak hasilkan. Maksudnya satu usaha yang nampak je mudah, cari 40 hadis je pun. Tapi nak cari tu, beliau kena cari 40 hadis paling penting di dalam Islam Dan subhanallah, Allah telah memberikan taufik kepada Sayyidina Imam Nawawi. Akhirnya beliau telah mencari dan telah mengumpulkan 40 hadis Rasulullah yang paling penting, yang pernah dilafazkan oleh Sayyidina Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kata Imam Nawawi, setiap satu hadis itu dia boleh menjadi kaedah penting, kaedah besar dalam Islam. Maknanya dengan kita belajar hadis Imam Nawawi, kita akan mendapati di sana ada 42. Sebab Imam Nawawi mendatangkan 42 hadis sebenarnya, bukan 40, jadi 42. Mendatangkan 42 kaedah besar di dalam Islam yang akan menjadi kaedah yang akan kita pegang sepanjang hidup kita sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Summa altazimu fi hadhihi al-arba'ina an takuna sahihatan wa mu'zamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Kata para ulama, maksud Imam Nawawi di sini iaitu bukan hadis dhaif. Maksudnya ada 40 hadis yang mereka ini, yang hadis-hadis ini bukan hadis dhaif. Jadi maknanya maksud sahih di sini bukan hadis sahih semata-mata, tapi sahih dan juga hadis hasan. Okey, maksud hadis sahih di sini termasuklah hadis hasan. Jadi dalam hadis 40 Imam Nawawi ini tidak ada hadis dhaif di sini. Wazkuruha mahzufatal asanidi liyashula hifzuha wa ya'umma lintifa'u biha insyaallah ta'ala, summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi alfadhiha. Saya telah menyebutkan hadis-hadis, saya akan menyebutkan, akan mendatangkan hadis-hadis yang 40 ini dengan secara tidak didatangkan sanad. Sebab tu kita bila baca hadis 40 ni terus an Abi Hurairah, tak sebut pun qala Sayyidina Imam An-Nawawi haddatsana Syaikhi fulan ibn fulan an fulan an fulan an fulan an fulan qala haddatsana qala sami'tu an as-sahabi qala Rasulullah. Dibuang semua sanad tu. Apa tujuan Imam Nawawi tidak mendatangkan sanad beliau untuk setiap satu hadis sampai kepada baginda Nabi, walaupun Imam Nawawi bersanad? Imam Nawawi mempelajari hadis secara sanad. Maka kalau kita tanya, hadis pertama ni apa sanad anda sampai kepada Sayyidina Al-Imam Sayyidina Umar, bila akan sebut ini sanad saya, boleh. Namun secara yang dihasilkan, beliau tidak mendatangkan sanad hadis, melainkan hanya didatangkan perawi tertinggi, iaitu sahabat Nabi, ar-rawi al-a'la, sahabat Nabi saja disebut siapakah perawi tersebut. Apa tujuan dia? Liyashula hifzuha, supaya mudah untuk dihafaz hadis-hadis tersebut. Sebab kalau didatangkan dengan sanad, kita nak hafal nama lagi, nak sampai ke hadis Nabi tu nak kena hafal haddatsana Sufyan ibn Uyainah
qala haddatsana, alah siapa lepas tu diterlambat di situ. Sebab nak mengingat sanad ni pun bukan satu benda yang senang. Jadi okey, untuk mudah hafaz, terus kita letak siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, terus apakah sabdaan Nabi. Maknanya kitab yang kita pelajari ini jauh di hati Sayyidina Imam An-Nawawi. Beliau berhasrat supaya kita hafaz. Bukan sekadar belajar, tapi untuk hafaz. Maka dengan sebab itu dalam cetakan yang ada depan tuan-tuan ini, hasil daripada saya meneliti 5 manuskrip. Asalnya dekat 12 manuskrip, cuma saya akhirnya daripada 12 tu saya pilih 5 saja. Sebab dalam banyak-banyak tu hanya ada saya menjumpai 5 manuskrip yang manuskrip bagi kitab ini, yang mana dia bukan semata-mata sampai kepada hadis, tapi selepas daripada hadis 42 tu ada sambungannya lagi. Kita biasa dengar hadis ni sampai hadis yang ke-42 betul habis. Minal Arba'in An-Nawawiyah. Kalau sahabat buka pada muka surat 116 tu, pada muka surat 116, selepas tu apa dia? Muka surat 116 tu, pada muka surat 115 habislah ucapan Imam Nawawi. Muka surat 116 saya pun sebut, saya tulis kitab ni siap pada tarikh bila apa semua, itu sebagai orang kata apa, sebagai catatan saya. Kemudian selepas itu saya datangkan Kitabu Mahfuzati Al-Hadithiyah Minal Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang saya kumpulkan balik kerana saya mendapati Sayyidina Imam An-Nawawi dalam beliau mendatangkan hadis 40 Imam Nawawi ini, kadang-kadang ada 2 hadis digabungkan jadi satu hadis. Contohnya hadis pertama yang akan kita belajar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebenarnya hadis ini dia sebenarnya tidak ada, sekadar yang saya tahu, tidak ada seorang ulama hadis yang meriwayatkan hadis dengan lafaz seperti ini. Sebaliknya dia ada 2 hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya, bukan ila Allah wa rasulih. Kalau dengan riwayat ini dia tidak ila Allah wa rasulih, tapi ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Satu lagi hadis yang berbunyi al-a'malu binniyah, bukan dengan innamal a'malu binniyat. Sebaliknya dengan riwayat al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Barulah sambungannya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi tahulah saya, Imam Nawawi untuk memudahkan masyarakat awam, beliau telah menggabungkan kadang-kadang 2 riwayat lalu dijadikan seperti satu riwayat untuk mudah dihafaz. Lalu itu untuk masyarakat awam mudah. Alangkah baiknya pula untuk masyarakat asatizah, untuk masyarakat para pelajar penuntut ilmu Islam, kalau dapat menghafaz hadis secara agar hadis beliau ini dihafaz. Maka moga-moga kalau sahabat-sahabat hafaz, saya mencadangkan dihafaz berdasarkan lafaz asal yang saya datangkan dalam kitab Mahfuzati Al-Hadithiyah Minal Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita hafal jadi penuh dan Imam Nawawi pun akan seronok, mereka kamu lagi bagus hafal penuh. Yang saya buat ini untuk mudah masyarakat. Namun apa salahnya kita sebagai golongan yang belajar agama, kita menghafal hadis biar penuh, biar penuh, dan kita dapat seluruh apa yang disebut di dalam hadis secara penuh. Cuma bila dah dipecahkan setiap hadis itu, hadis yang digabungkan kita keluarkan balik, akhirnya tak jadi 40 hadis dah. Dia jadi dekat 47 hadis. Daripada 47 gabung jadi 42 hadis. Okey. Liyashula hifzuha. Semoga mudah untuk dihafaz. Moga-moga sahabat akan hafaz. Kami di Rumah Selangor, kita buat baca hadis 40 juga, tapi kita baca secara lambat-lambat, dan kita target majlis tu setengah jam untuk hurai, setengah jam untuk hafaz. Sebab kalau di rumah insya-Allah tak hafaz. Pengalaman innamal a'malu binniyat tu tak berlaku di rumah, sampai ke rumah dia jadi lain. Jadi akhirnya kami sepakat dululah ni ceritanya. Cuma sekarang ni tawakuflah di Rumah Selangor. Kita berhenti.
Cuma di situ saya ambil cabaran untuk menghuraikan dalam bahasa Arab. Daripada awal saya tak cakap Melayu tu. Memang kita baca, kita hurai. Entamlah Arab Melayu. Kita baca hadis dan kita hurai dalam bahasa Arab. Kemudian kita ambil setengah jam untuk hafaz secara jama'i. Alhamdulillah dia jadi satu grup yang seronok untuk hafaz hadis. Jadi kalau adik-adik ada masa kelapangan, nanti habis PSA abang-abang, kita boleh kumpul di rumah Selangor ramai-ramai. Kalau nak join lah. Tapi masa tu saya tak urai dalam bahasa Melayu, saya urai dalam bahasa Arab. Saya punya bahasa Arab biasa-biasa je kan. Tapi kita nak ada semangat tu supaya kita boleh juga untuk berbahasa Arab dengan baik. Okey, liyashula hifzuha la'allakum tahfazunaha insya-Allah. Wa ya'ummal intifa'u biha insya-Allah taala. Dan supaya faedah itu lebih umum, sebab kalau didatangkan sanad hadis, yang akan mendapat manfaat besarnya adalah ulama hadis saja. Sebab mereka meneliti sanad, lalu mereka dapat kata hadis ini sahih atau hasan atau dhaif dengan sebab melihat sanad. Tapi orang awam bila baca salah istilah sanad tu, tahulah subhanallah bersambung ya hadis Nabi di kepada kita ni. Itu main seronok kan tu. Tetapi sekadar itu sajalah. Apa faedah? Okey, fulan ni dia sebut an, kenapa dia tak sebut qala haddatsana? Iaitu ulama hadis saja yang mendapat manfaat. Tapi orang awam mungkin tak dapat di situ. Jadi supaya kitab ini untuk masyarakat awam, Imam Nawawi mentiadakan sanad di dalam kitab ini. Kemudian kata Imam Nawawi, summa utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi alfaziha. Kemudian selepas habis hadis 40 yang saya hasilkan, saya akan mendatangkan pula, saya akan mengikutkan hadis-hadis 40 ni, saya datangkan selepas itu satu bab, yang mana bab itu tujuannya untuk saya menjelaskan cara sebutan lafaz-lafaz hadis yang agak samar-samar dengan didatangkan maknanya secara ringkas. Yang ni dalam kebanyakan cetakan tak ada. Sebab tu kalau adik-adik yang dirahmati Allah, kita buka hadis Imam Nawawi, tengok sampai hadis yang ke-80, muka surat 80 muka surat 80 tu dalam cetakan kita, itu adalah hadis yang terakhir, al-haditsus tsani wal arba'un. Ujung dia rawahu Tirmizi rahimahullah wa qala hadisun hasan. Dalam kebanyakan cetakan yang ada, bahkan dalam kebanyakan manuskrip tulisan tangan yang ada, yang umurnya ratusan tahun yang lepas, sampai pada ucapan wa qala hadisun hasan, habislah kitab. Tetapi ada 5 manuskrip yang saya jumpa yang selepas tu sambungannya dalam muka 81 kita, fahaza akhiru ma qasadtu min bayanil ahadits allati jama'at qawaidal Islam wa tadammanat ma la yusa min anwa'il ulum, sampailah summa asy'a'u fi syariha insyaallah taala fi kitab mustaqil, sampailah kepada last sekali beliau sebut babul musa 85, babul isyarati ila dhabtil alfazil mushkilat. Kemudian Imam Nawawi sebut fil khutbah fil al-hadisul awal, al-hadisus tsani. Imam Nawawi keluarkan balik semua hadis-hadis yang telah beliau sebutkan ni, mana kalimah yang perlukan huraian ringkas beliau sebut. Okey, kalimah ni caranya baca begini. Okey, makna dia apa? Sampailah habis hadis yang ke-42. Bab ini tak ada. Sedangkan dalam mukadimah Imam Nawawi sebut summa utbi'uha bi babin fi dhabti khafiyyi alfaziha. Maka dengan sebab itulah alhamdulillah dengan izin Allah Taala terhasillah cetakan Ruwat Jawi yang di dalamnya ada hadis 40 dengan bab yang terakhir tersebut, hasil daripada saya menyaring manuskrip-manuskrip tersebut dan kita hasilkan untuk kita dapat baca. InsyaAllah kita akan baca sampai bab-bab tu sekali kita akan baca, InsyaAllah. Qala rahimahullah azza wa jalla wa yanbaghi li kulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmat wa ihtawat alayhi min at-tanbih ala jami' al-ta'at wa dhalika zahirun liman tadabbarahu. Sepatutnya lah, kata Imam Nawawi, bagi orang yang mahu kepada akhirat, yang mencintai akhirat, untuk mengetahui hadis-hadis yang saya datangkan ini. Kerana hadis-hadis ini dia mengandungi perkara-perkara penting dan dia mengandungi seluruh tanbih, seluruh penerangan terhadap seluruh perkara ketaatan. Maka kalau kita menghayati hadis-hadis ini, kita akan dapat melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hidup kita itu dipandu. Nak buat apa tindakan pun, kita dipagari dengan 42 kaedah yang dipetik daripada 42 hadis Rasulullah SAW daripada kitab ini.
wa 'ala Allahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiqu wal ismah. Selesai habis Manawi cerita Minhaj apa semua, akhirnya beliau pun serahkan kembali. Hanya kepada Allah sahajalah tempat saya bergantung. Inilah benda yang kita dapat belajar daripada beliau juga. Macam mana sekalipun, hakikatnya la haula wa la quwwata illa billah. Apa saja yang baik semuanya datang daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang datang daripada nikmat kepada kamu, kesemuanya adalah daripada Allah. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi. Hanya kepada Allah lah tempat saya serahkan segala-galanya. Maknanya itulah hakikat kita. Semua yang kita lakukan ini hakikatnya al-fa'il huwallah. Yang melakukan adalah Allah Azza wa Jal. Jadi kita berada dalam apa kehidupan kita semuanya atas dasar konsep la haula wa la quwwata illa billah. Okey, alhamdulillah selesai mukadimah al-Imam An-Nawawi. Kita ada 5 minit, kita baca hadis yang pertama. Okey. Qala sayyidina al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu al-haditsul awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur yang kita biasa dengar. Dan sebenarnya macam saya sebut tadi, hadis pertama ini hakikatnya dia 2 hadis. Tapi Imam Nawawi gabungkan dua-dua jadi satu lafaz. Hakikatnya di sana ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya. Adapun ila Allah wa rasulih, awalnya al-a'malu binniyah bil ifrad, bukan binniyat tapi binniyah. Dan saya datangkan riwayat asal itu di dalam kitab Mahfuzati Al-Hadithiyah min Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kata beliau, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hanya saja amalan-amalan itu dengan sebab niat. Sesungguhnya setiap individu akan menerima apa yang dia telah niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya adalah kepada dunia untuk dia memperolehinya, atau untuk menemui perempuan supaya dia dapat menikahinya, maka sebenarnya hijrahnya adalah menuju kepada apa yang dia telah berhijrah ke arahnya. Okey, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis ini hadis yang mula-mula sekali Imam Nawawi letakkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Dan dalam kalau kita buka dalam kitab Al-Azkar, hadis ini jugalah hadis yang mula-mula sekali beliau datangkan. Dan kalau kita lihat, ramai juga para ulama meletakkan hadis ini sebagai hadis yang mula-mula sekali diperdengarkan dalam kitab-kitab mereka. Nak menunjukkan betapa pentingnya niat. Sebab tu kalau bukan Sahih Bukhari pun, hadis yang mula-mula Imam Bukhari datangkan adalah hadis ini. Nak bagi tahunya, keringat wahai orang yang mempelajari hadis Rasulullah, kamu sebenarnya berhijrah menuju kepada Rasulullah. Kamu bila belajar hadis, kamu sedang berhijrah menuju kepada Rasulullah. Sebagaimana para sahabat dulu, mereka tinggalkan Mekah menuju ke Madinah untuk tujuan mencari Allah dan Rasul di Madinah. Baik, kita yang belajar ilmu hadis, sebenarnya kita juga sedang berhijrah untuk mencari redha Allah dan mencari keredaan Nabi SAW. Maka jadikan hijrah kita itu betul-betul kerana Allah dan Rasul. Jangan belajar hadis untuk tujuan yang lain. Jadi seakan-akan itu merupakan nasihat para ulama
supaya orang yang mempelajari ilmu hadis secara khusus, dia meletakkan niat dia mempelajari hadis bukan untuk tujuan bongkak dan memperlekehkan orang lain. Sebaliknya, dia belajar hadis semata-mata untuk cari redha Allah dan mencari redha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini, kalau dibincangkan memang panjanglah, tapi secara ringkasnya, kebanyakan ibadah-ibadah dalam Islam untuk subuh. Kalau lepas subuh baru berniat, puasa wajib tidak sah. Kalau puasa sunat sah. Cuma bulan Ramadan tak ada puasa sunat. Okey, maknanya kalau kita lihat nak bayar zakat juga kena dengan niat. Tapi ada juga ibadah syariat yang tak perlu berniat. Qada hajat tak ada niat. Sahaja aku qada hajat, Allah mak kalau tenas masuk balik. Kenapa tu? Tadi masuk qada terus berniat. dah bersih belum? Dah. Hanya akan sah dengan sebab niat. Tak ada niat tak sah. Tapi ada juga ibadah yang sah tanpa niat. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Mungkin amalan yang sama, orang ni pun buat amalan yang sama, orang ni pun buat amalan yang sama, tapi orang yang pertama dapat lain, orang yang kedua dapat lain. Lalu Nabi mendatangkan contoh betapa amalan yang sama tetapi pahalanya berbeza, iaitu orang yang berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah. Siapa yang kata Nabi dia tinggalkan Mekah pergi ke Madinah untuk cari Allah dan Rasul, dia tinggalkan tu bukan atas dasar dunia, tapi semata-mata kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hijrahnya adalah menuju kepada Allah dan Rasul. Maknanya hijrahnya diterima. Tinggalkan juga, zahirnya berhijrah jugalah, tapi rupanya ada tujuan lain, bukan tujuan Allah dan Rasul, tapi tujuan untuk dunia, nak bisnes, nak buka market baru di Madinah, atau tujuannya kerana nak berkahwin. Satu orang perempuan tak syarat, nak kahwin dengan saya boleh, tapi kena tinggalkan Mekah pergi ke Madinah. Dia kata, apa sangatlah lautan api pun sanggup kurenangi. Akhirnya dia pergi ke Madinah. Tujuannya apa? Zahirnya berhijrah. Orang kata ni orang berhijrah, tapi rupa-rupanya sebab nak kahwin. Akhirnya apa yang berlaku? Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat Allah, dia akan dapat Allah. Kalau niat nak kahwin, dapat kahwin lah. Dia tak dapat Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis yang pertama ini, bila Imam Nawawi letakkan dalam hadis 40, apa yang kita dapat belajar? Dalam kita hidup atas dunia ni, umur kita tak panjang kan? Tapi Allah akan bagi kepada kita berdasar apa yang kita niat. Maka orang yang pandai, dia akan pastikan segala apa yang dia buat semata-mata kerana Allah, dan dia memperbanyakkan niat kerana Allah. Apa yang kita buat setiap hari? Minum air. Bila sahabat kita bagi saya air, saya minum tujuan apa? Sebab dahaga? Tapi kata, oh sedap air ni. Padahal biasa, bukan tambah gula pun, sedap air ni. Apa? Dengan niat apa? Supaya yang buat air rasa gembira. Saya nak gembirakan hati dia, supaya Allah redha pada saya. Minum air dapat pahala. Okey, apa lagi? Supaya saya bila bercakap tak tersekat. Jadi saya dapat melanjutkan hadis Nabi SAW walaupun jam sudah pukul 11.50. Jadi akhirnya minum satu perbuatannya pun, tapi pahala jadi macam-macam. Kita sekarang musim panas, mandi tak ni? Mandi kan? Kalau musim sejuk kan kita jarang mandi. Tapi adik-adik sampai-sampai dah musim nak panas kan? Musim sejuk kita tak mandi sangat, seminggu 2-3 kali je. Musim panas kita mandi. Kenapa mandi? Tiap hari kita mandi. Kenapa mandi? Panas badan. Itu je niatnya. Maka dapatlah sejuk badan. Itu je lah. Pahala tak dapat lah. Tapi bayangkan kalau mandi tu supaya kawan-kawan saya rasa seronok duduk sebelah saya, lalu saya menggembirakan hati sama Muslim. Mandi supaya malaikat jadi gembira dengan saya, sebab malaikat suka benda yang harum, taklah masam dengan saya. Apa lagi? Sebab saya nak hadir majlis hadis Nabi, saya nak muliakan Allah dan Rasul. Apa lagi? Mandi supaya saya segar, jadi bila saya semayang tu tak mengantuk. Tengok, mandinya sama, tapi pahalanya jadi macam-macam. Sebab umur kita tak panjang. Orang yang cerdik, dia akan buat semua benda, dia akan buat kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis pertama ni sangat penting dijadikan kaedah. Nak buat apa silakan, tapi kena niat kerana Allah. Nak apa? Nak buka aircon, masa tekan tadi, nak bayar aircon tu sebab kita panas.
Tapi yang masa sama supaya orang lain pun rasa gembira dan rasa sejuk dan mereka selesa, akhirnya mereka rasa seronok, mereka dapat menuntut ilmu, mereka akan dapat baik, akhirnya mereka akan jadi ulama. Oh, panjang niatnya. Jadi buka ekor ni pun pahala dia lain macam, sebab innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan di sebalik hadis ini, tahulah kita macam mana kita nak buat maksiat kerana Allah. Kalau buat ibadah boleh kerana Allah, tapi macam mana kita nak niat supaya kita buat maksiat boleh dapat pahala. Sahaja aku maki orang ni kerana Allah Ta'ala, sahaja aku tengok cerita mengarutnya kerana mencari redha Allah, sahaja aku usah perempuan ni supaya Allah Ta'ala sayang aku. Kita nak niat macam mana? Kita nak buat macam mana maksiat supaya kita dapat pahala. Kalau kita buat maksiat, kenapa buat maksiat ni? Kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi. Boleh ke? Tak boleh. Jadi maknanya saya tak langsung hadis ni ajar kita, dah kalau semua benda kena buat kerana Allah, jangan buat maksiat, sebab maksiat kamu takkan mampu buat kerana Allah. Jadi hidup ni cari taat, hidup ni biar dalam ibadat. Kalau benda yang bukan taat sekalipun pada asal, jadikan ia sebagai ibadah. Mandi, makan, minum, tidur, berjalan, jadikan dia ditukar daripada tak ada berpahala kepada pahala. Dan jangan sekali buat maksiat, sebab maksiat tak boleh ditukar menjadi perbuatan berpahala. Okey, sekarang tu dahulu, insya-Allah besok kita akan sambung kepada hadis yang kedua. Hari ini kita dapat satu kaedah, hidup atas dunia umur kita tak panjang, maka jadikan segala apa yang kita buat kerana Allah, dan kita banyakkan niat supaya umur pendek kita ni kita balik kepada Allah, tapi pahala kita macam kita hidup beribu tahun. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nakhtatim jilsatana at-tayyibah an-nawawiyyah al-mustafawiyyah bisalati ala khairil baliyah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.